Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah, kita bersyukur kerana dikurniakan kehidupan sehingga menemui Ramadan 1441 Hijrah. Kehidupan adalah merupakan satu peluang untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sentiasa menambah segala amal kebaikan kita. Kerana perjalanan hidup kita mempunyai hujung dan kita tidak tahu di mana hujung kita. Kalau seseorang yang tak melancong ke luar negara, mereka tahu bila akan sampai, berapa jam lagi akan mendarat kapal terbang dan sebagainya. Tapi perjalanan kita adalah satu perjalanan yang tidak kita ketahui bila kita akan sampai. Jadi kerana itulah, setiap kali kita berpeluang untuk menghirup udara, menarik nafas, hendaklah kita manfaatkan. Terutama di bulan Ramadan. Ia bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh dengan maghfirah ataupun pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah Ramadan, bulan menghayati Al-Quran. Kita sedar bahawa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini. Bulan yang kita semua berusaha keras, gigih untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang memerintahkan kita berpuasa, diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, yang bermaksud semoga kamu akan dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, ataupun semoga kamu bertakwa. Jadi puasa yang akhirnya bertujuan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Soalnya setelah kita berpuasa sejak umur baligh, kerana umur itu umur yang wajib, sehinggalah hari ini, sama ada umur seorang itu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau seterusnya, adakah dapat merasakan pertambahan takwa, ataupun adakah ketakwaan itu semakin meningkat? Adalah merupakan satu kerugian kalau kita telah memulakan puasa daripada sejak baligh sampai umur sekarang, tidak ada peningkatan ataupun kurang peningkatan. Kita tak boleh membuat pengakuan yang
aku dah menjadi orang yang bertakwa. Kita dalam perjalanan untuk mencapai ketakwaan. Dalam perjalanan, kalau kita mendabik dada bahawa aku adalah orang yang bertakwa, ini adalah merupakan satu keangkuhan. Yang menilai takwa bukan kita, tetapi yang menilai ketakwaan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pun pada kita ialah tanda-tanda ketakwaan yang kita perlu meningkatkannya. Jadi untuk mencapai ketakwaan, hendaklah kita mengambil kesempatan dari bulan suci ini. Bukan saja ketakwaan itu dengan kita menjadi pengendali nafsu kita. Kita yang memegang steering ke mana nafsu itu hendak kita bawa. Bukan kita lepaskan steering itu, biarlah nafsu yang menentukan. Ini satu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsunya ditundukkan mengikut seperti yang aku ajarkan. Dan untuk mengendalikan nafsu, salah satunya puasa. Dan dalam puasa ini banyak amalan-amalan yang digalakkan kita melakukannya. Satu contoh ialah membaca Al-Quran. Kan itulah setiap tiba Ramadan, semua masjid mengadakan majlis tadarus, cuma malangnya. Dan ia merupakan satu yang mendukacitakan kita. COVID-19 telah begitu mengubah keadaan hidup kita, sehingga masjid-masjid terpaksa dikunci. Cubaan atau ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita tidak dapat bertadarus di masjid, kita boleh lakukannya di rumah. Kerana tadarus bukan tempatnya di masjid semata-mata. Kita boleh hidupkan rumah kita seperti masjid. Ini adalah menjadi tanggungjawab kita. Jangan sampai kita kata masjid ditutup, kita tak boleh bertadarus, dan kita terus tidak memegang Al-Quran. Artinya bukan saja masjid ditutup, tapi hati kita terus sama ditutup. Ini kita cuba elakkan. Kerana Quran ini bukan kita dekati, bukan kita baca di bulan Ramadan sahaja. Hendaklah menjadi satu kebiasaan kita. Jadikan suatu keazaman kita. Bagi mereka yang tidak menjadikan satu kebiasaan, pilihlah dalam 24 jam yang Allah kurniakan kepada kita. Pilihlah satu masa kita bermesra dengan Al-Quran. Sama ada selepas subuh ke, ataupun sebelum kita lakukan solat subuh ke, atau
malam selepas maghrib ke, masa tetap ada. Cuma bagaimana kita mengendalikan masa. Quran, bila kita bermesra dengan Al-Quran, artinya kita bermesra dengan kalam Allah. Dan kalam Allah ni bukan setakat kita baca. Hendaklah kita tahu maknanya dan kita memahami maksudnya. Serta bagaimana kita menghayatinya. Ini paling penting. Penghayatan Al-Quran. Bila kita melihat kepada atau kita baca surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat tadi ada beberapa pengajaran yang menjurus kepada matlamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah kepada manusia. Artinya orang yang menghayati Al-Quran, kehidupannya adalah berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap salat kita baca Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita baca. Kurniakanlah kami, ya Allah, hidayah untuk berada, untuk kekal di jalan yang lurus. Kalau kita berada di jalan yang lurus, jalan yang ditentukan Allah, yang diterangkan, ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kita telah menghayati Al-Quran. Hudan linnas. Kerana hidayah, hudan linnas adalah untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kalau kita katakan hidayah untuk kemaslahatan dunia, banyak yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Peraturan-peraturan. Sama ada peraturan itu dalam kita mengurus diri kita. Peraturan dalam kehidupan berkeluarga. Peraturan hidup bermasyarakat. Semua diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kerana hidayah bukan sakat kita hendakkan akhirat. Memang semua kita hendakkan akhirat. Itulah matlamat akhir kita. Tetapi perjalanan ke akhirat kita penuh dengan ranjau dan duri, cabaran dan ujian, maka perlulah kita berdasarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan sesuatu yang amat penting. Merupakan titik tolak untuk membentuk pribadi, untuk mensucikan hati, untuk membersihkan jiwa, untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji, berpunca daripada hidayah
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berada di jalan yang lurus, maka mudahlah kita akan mendapat kesejahteraan di akhirat. Seperti doa kita setiap hari, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tak cakap akhirat dulu. Kita tak berdoa untuk akhirat dulu. Kita bermohon kurnia Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesejahteraan hidup di dunia. Sejahtera hidup dunia kalau kehidupan itu berteraskan kepada hidayah Allah. Dan bila dapat kesejahteraan dunia yang berasaskan kepada hidayah, maka telah berada di jalan yang lurus menuju kepada kebahagiaan akhirat. Itu yang diharapkan. Jadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia juga adalah Quran, kalam Allah yang membezakan yang hak dan yang batil. Dan dia juga menjelaskan akhir perjalanan orang-orang yang berbahagia atau orang yang celaka. Penghayatan Al-Quran, suatu yang kalau dilihat, ya tak boleh lari daripada kehidupan kita. Maksudnya, dalam kehidupan kita, di mana juga kita berada, hendaklah kita di bawah sinaran Al-Quran. Kita menghayati Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Hisham bin Amir. Maksud hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai Ummul Mukminin, terangkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Alasta taqra'ul Quran? Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Dijawab oleh Hisham, bala, ya wahai Aisyah, aku membaca Al-Quran. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, fa inna khuluqan nabi kana al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ada beberapa lagi hadis yang hampir sama dan maksudnya tidak lari daripada apa ini, daripada hadis ini. Akhlak baginda adalah Al-Quran. Kalau kita dapat memahamkan bahawa setiap gerak laku, setiap perkataan, setiap komunikasi, interaksi Rasulullah dengan mereka yang ada di sekitarnya adalah berdasarkan kepada ajaran Al-Quran. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang baik. Kalau baginda
yang merupakan seorang rasul yang maksum, terpelihara daripada dosa. Tentulah mudah bagi baginda untuk mempunyai akhlak seperti akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Karena Allah memeliharanya. Tetapi ini bukan sebagai satu halangan untuk kita. Kita tak boleh mengatakan Rasulullah maksum, Rasulullah tak terpelihara daripada dosa. Kita siapa? Memang kita siapa? Kita manusia biasa. Tapi baginda itulah yang perlu kita contohi. Usaha taklah kita gandakan. Kita tidak seharusnya seperti apa yang dikatakan dalam masyarakat selalu manusia ini ada yang manusia Ramadhani. Artinya dalam bulan Ramadan sungguh-sungguhlah. Ada manusia yang disebut manusia Ramadhani. Dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, sungguh-sungguh dengan berpuasa, membaca Quran, akhlaknya dapat dijaga. Alhamdulillah. Tetapi ia bukan setakat bulan Ramadan. Ramadan itu kita katakan sebagai bulan yang kita meningkatkan latihan. Kalau dibandingkan mereka yang dalam perkhidmatan negara, maka di bulan tertentu setahun 2 minggu mereka akan melaksanakan tanggungjawab reservis bagi menjalani latihan-latihan yang tertentu. Maka di bulan Ramadan Allah aturkan sepanjang bulan inilah kita cuba sedaya upaya untuk memperbaiki diri kita. Memang kita boleh melihat Ramadan berbeza. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih ramai yang akan terus berdapat memimpin keluarga, bertarawih di rumah, bertadarus bersama keluarga. Dan selepas Ramadan berlalu, maka hendaklah ia dikekalkan. Kalau ini dapat dilakukan oleh setiap keluarga, artinya hubungan keluarga akan bertambah baik. Bukan setakat itu. Cuba memahami apa yang dibaca. Dan akhirnya, sebagaimana dikatakan tadi, bagaimana nak menghayati tiap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Ini merupakan satu kelemahan umum. Sebab itu bila kita dapat terus menghayati Al-Quran, kita bukan lagi manusia musiman. Tetapi kita akan menjadi manusia Rabbani. Manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rabbani adalah daripada perkataan Rabb. Dan ayat Al-Quran yang pertama pun kita diperkenalkan dengan Rabb. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ar-Rabb. Kita dikenalkan dengan Rabb. Allah yang mencipta. Perkataan Rabb yang saya kaitkan, hendaklah kita menjadi manusia Rabbani. Perkataan Rabb, ulama-ulama menghuraikan, ia adalah Tuhan yang mencipta. Dia adalah Tuhan yang memiliki kita. Dia adalah Tuhan yang mengatur kehidupan. Jadi dia adalah Khalik, dia Maha Pencipta. Dan bila dia mencipta, Allah tidak mencipta sesuatu dalam keadaan yang sia-sia. Mempunyai matlamat yang tertentu. Kalau kita kaitkan dengan ayat dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin
Dan tidak kuciptakan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi perkataan ibadah illa liya'budun, melainkan untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdian diri kepada Allah dalam hidup akan menjadikan kita manusia rabbani. Kerana kita adalah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebagai milik Allah, Dia yang mencipta kita, kita tunduk. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Cuma pengabdian diri kepada Allah ni hendaklah kita fahami. Kerana perkataan ibadah, kalau kita fahamkan ia sebagai melaksanakan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, betapa sempitnya pengertian kita tentang ibadah. Tidak ada satu pun perbuatan kita yang kita katakan ini bukan ibadah. Tidak ada satu pun. Kerana kita dicipta oleh Allah untuk mengabdikan diri kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Kita yang bekerja mencari nafkah, itu sebagai satu ibadah. Seorang isteri yang melayan suaminya, itu sebagai satu ibadah. Malah hubungan intim di antara suami dan isteri juga adalah merupakan satu ibadah. Itu bila kita cuba memahamkan bagaimana kita nak menjadi manusia yang menghayati Al-Quran, mukmin yang menghayati Al-Quran dengan memahamkan syarat untuk menjadi syarat untuk menjadikan kita manusia rabbani, kita kena menghayati Al-Quran. Sebelum menghayati, kita tahu makna, kita faham maksud daripada tiap kalimat yang kita baca. Jadi setelah kita berusaha untuk memahami, bukan setakat itu, kita teruskan menghayati. Dan Rab tadi juga berarti kita, yang pertama tadi, kita adalah dicipta oleh Allah dan sesuaikanlah diri dengan tujuan Allah mencipta kita. Dan yang kedua, kita adalah merupakan milik Allah. Artinya bila kita jadi milik Allah, kita tak boleh buat apa yang kita suka nak buat. Tetapi kita hendaklah melakukan sesuatu apa yang disukai oleh Allah. Kita adalah milik Allah. Harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb Allah yang mengatur kita. Kita tak boleh buat peraturan sendiri. Kerana peraturan yang kita buat sendiri kadang-kadang lebih kepada mengikut hawa nafsu, lebih mengikut kepentingan kita. Tapi kita kena balik kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dapat meletakkan diri kita kepada acuan yang ditetapkan oleh Allah, maka kita telah menghayati Al-Quran. Kita telah menjadi manusia rabbani yang sentiasa memikirkan tentang apakah kita telah mencapai matlamat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kalaupun kita lihat sejak kebelakangan ini, ramai orang-orang mula sedar yang ada dah 60 tahun baru mula untuk mempelajari Al-Quran, baru nak betulkan tajwidnya. Alhamdulillah, kesedaran dah ada. Jadi kesedaran itu bukan setakat membaca dengan baik, tetapi kesedaran bagaimana dia dapat berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itulah yang dikatakan penghayatan. Sebenarnya bila Allah Subhanahu wa taala memfardukan kita salat dan menjadikan surah Al-Fatihah
suatu surah yang tidak boleh ditinggal oleh kita dalam tiap rakaat. Mesti kita baca. Sekurang-kurangnya 17 kali. Kalau selain itu hanya salat fardu saja. Surah ini kalau difahami dan dihayati, tentulah dapat membentuk kita. Bukan saja salat membentuk kita, surah ini juga dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, yang terkandung walaupun 7 ayat, tapi ia membantu kita untuk menjadi manusia Rabbani. Setiap kalimat dalam Fatihah itu mengandungi pengertian-pengertian tertentu. Inilah yang perlu diusahakan oleh setiap kita. Atau kita sebagai ketua keluarga, maka hendaklah kita usahakan supaya penghayatan Al-Quran tidak terhenti dengan pembacaan di bulan Ramadan, perlu diteruskan dan perlu dipahami dan dihayati dalam seluruh kehidupan kita. Hanya dengan itu kita akan dapat mengubah keadaan masyarakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila ada seruan untuk berkorban, infak, membantu perjuangan Rasulullah, bukan setakat dengan harta benda, tetapi dengan jiwa raga, Sayyidina Abu Bakar kerana memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, memberikan seluruh hartanya untuk dipergunakan dalam perjuangan mempertahankan dan menyebarkan agama Allah. Bila Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya." Semangat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sukar untuk dimiliki oleh masyarakat hari ini, kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang nak dicapai daripada perjuangannya, sehingga sanggup berkorban apa saja kerana memahami ajaran Al-Quran. Walaupun waktu itu Al-Quran belum diturunkan sepenuhnya. Jadi bagi kita yang Quran telah berada di depan mata, Quran itu telah lengkap, janganlah kita memadai dengan memperbaiki tajwid kita, mengindahkan, menghiasi bacaan kita. Tetapi yang kurang dalam masyarakat kita ialah menerapkan nilai Al-Quran di dalam hati, dalam jiwanya, sehingga jika ia dapat dilakukan, maka kita akan dapat mengubah masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang lebih baik dan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memberikan suntikan kepada semangat kita agar kita terus mendalami ajaran Al-Quran dan ajarannya dapat kita praktiskan dalam kehidupan kita, sehingga masyarakat Islam di negara kita, walaupun jumlah kita merupakan masyarakat minoriti, tetapi kita boleh menjadi masyarakat terbaik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, berperanan, mengajak, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dalam keadaan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.